Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang Allah sangat kasih sekalian, khabar semua sihat? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah sangat kasih sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bagi tahu, bila Nabi SAW buat ceramah kat depan, ada 3 jenis orang. Orang yang pertama, dia datang dan terus duduk di hadapan Nabi. Maknanya dia duduk barisan depan-depan. Orang yang kedua, dia datang duduk belakang-belakang sahabat dia. Duduk belakang-belakang. Orang yang ketiga, dia datang, dia tengok ada majlis ilmu dan dia terus berlalu pergi. Nabi kata, nak tak aku bagi tahu pasal 3 orang ni? Bahkan Rasulullah bagi tahu. Orang yang pertama, dia datang dan terus duduk di hadapan aku, Allah berhadapan dengan dia. Siapa yang duduk, dia pilih untuk duduk depan-depan, Allah sangat kasih kat dia, Allah sangat sayang kat dia. Orang yang kedua, dia datang duduk belakang-belakang sahabatnya, Allah berselindung daripadanya. Dan orang yang ketiga, dia tengok ada majlis ilmu dan dia terus berlalu pergi, Allah lari berpaling daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa kat sini yang nak Allah dekat dengan dia, Allah sayang kat dia, jarak-jarakkan sikit duduk, boleh datang ke depan lagi. Siapa yang nak lah, siapa yang nak. Masya Allah. Tak nak gerak Hadis yang kedua, mana tahu hadis kedua gerak kan? Dalam hadis kursi, Allah berfirman, wahai hamba-Ku, jika kamu bergerak sejengkal ke arah aku akan bergerak ke arah dia sehasta. Jika hamba-Aku bergerak ke arah aku sehasta, aku akan bergerak ke arah dia sedepa. Jika hamba-Aku bergerak ke arah aku dan akan berjalan, aku akan bergerak ke arahnya dan akan berlari. Siapa yang nak rahmat Allah berlari ke atasnya, silakan maju ke depan. Sikit pun tak apa, maju. Silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus orang sini. Ada satu masjid saya baca 4 hadis tak gerak-gerak juga. Tapi okeylah masjid ni, Masya Allah, 2 hadis dah gerak kan. Perlu jarak-jarakkan tuan-tuan, kita jaga SOP kita insya-Allah. Bagus orang sini, Masya Allah. Cakap sikit je terus buat. Dahsyat. Betul tuan-tuan, saya pernah ceramah kan. Berapa hadis kita baca? 5 hadis tak bergerak langsung. Wah, dahsyat betul. Bagus orang Penang Ni apa, Tasik Gelugor? Ni apa ni? Negeri daerah apa? Oh, Bukit Mertajam. Oh, saya salah tulis tajuk ni, Bukit Mertajam. Okey, baik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah sangat kasih sekalian, saya kenalkan diri sikit. Nama saya Khairil Razak. Orang panggil Ustaz Tidur. Nanti saya bagi tahu kenapa Ustaz Tidur. Dan tuan-tuan dan puan semua mungkin dah selalu tengok kat Facebook, mungkin kat YouTube ke. Dan saya alhamdulillah, saya kenal dengan Ustaz Ibit Liu daripada tahun 2010 dan saya selalu ikut dia, dan dia selalulah ajar-ajar saya lah. Dan juga tuan-tuan dan puan semua, saya asal daripada Johor. Ada orang Johor sini? Siapa orang Johor? Angkat tangan. Siapa lahir Johor? Siapa ni? Asal mana Johor? Kat mana? Muar. Kalau Muar tu bukan orang Johor dah tu. Dia Muar. Okey, lama duduk sini bang? 35 tahun duduk sini. Oh, tak ingat Johor dah kot? Tak ingat dah Johor Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, masya-Allah. Orang perempuan ada kat atas. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah sangat kasih sekalian, saya isteri baru seorang, alhamdulillah. Alhamdulillah baru seorang. Dan rasanya itulah yang satu-satunya kot. Dah tak ada 2 dah, insya-Allah. Saya bukan takut nak kahwin 2. Pengurusi jangan salah faham saya tak takut kahwin 2, tapi saya tak takut bini saya, cuma bini saya tu menakutkan sikit. Itu je. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, anak baru 2. Yang pertama Abu Bakar Habib, yang kedua Abu Ubaidah, yang ketiga sedang berusaha lah, insya-Allah. Okay.
Jadi tuan-tuan dan puan semua, dulu masa saya, sebab ni adalah bicara dakwah kan, dulu masa saya kecil-kecil saya agak nakal. Saja cerita dengan tuan-tuan dan puan semua. Kalau saya suruh tuan-tuan bercerita pun, tuan-tuan dan puan pun banyak juga cerita-cerita yang tuan-tuan nak cerita. Tapi ini sebab mikrofon depan saya cerita dengan tuan-tuan. Dulu masa saya kecil, saya asal daripada keluarga yang bukanlah orang kata keluarga yang berada. Saya anak orang yang susah. Dekat kampung saya tu, saya rasa orang yang paling susah sekali saya lah, orang paling susah sekali kat kampung. Sampai tahap tuan-tuan dan puan semua, boleh saya cerita? Saya nanti kita masuk-masuk sikit kan. Masa saya kecil, saya ditarbiah oleh mak saya yang sangat garang. Mak saya garang sangat-sangat. Bukan garang sikit. Saya sendiri pernah kena seret muka saya kat tanah dengan basikal. Sebab nakal sangat-sangat. Saya pernah kena cili dengan mulut. Cili mulut saya, mak saya cili mulut. Dan arwah mak saya, dia sangat sayang kat saya sebenarnya. Walaupun dia sangat garang dan saya sangat sayang kat dia. Masa saya tingkat 4, saya masih lagi suap makanan. Mulut tu mak saya masih suap lagi saya makanan. Kalau saya balik daripada asrama, saya selalu pesan kat mak saya, "Mak, adik balik asrama ni, tolong bakarkan pari dengan air asam." Saya punya favourite. Tiba-tiba mak saya pun dia siapkan semua dan mak saya pun suapkan saya. Kadang-kadang saya gigit tangan mak saya gurau-gurau dengan dia. Tapi tuan-tuan nak tahu, itulah pengalaman saya yang sangat manis bersama dengan arwah mak saya. Dan Allah Ta'ala ambil nyawa mak saya terlalu awal, masa saya umur 18 tahun. 2 minggu lagi sebelum saya masuk matrikulasi, Allah ambil nyawa mak saya. Allah ambil nyawa mak saya ketika saya tak ada apa-apa lagi, keluarga saya masih susah. Tapi Allah ambil nyawa mak saya. Tuan-tuan tahu tak, hari ni saya ada macam-macam. Walaupun saya masih muda, saya ada macam-macam. Saya ada itu, ada ini, macam-macam lah. Allah bagi luas rezeki kat saya. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu apa yang saya nak lagi dalam hidup saya, semua saya dah ada. Cuma saya nak satu lagi. Kalaulah Allah boleh makbulkan doa saya cuma nak satu. Tuan-tuan agak-agak apa yang saya nak? Pengurusi agak, siapa yang saya nak agak-agak? Kereta dah banyak, rumah dah ada, muda lagi. Saya agak-agak saya nak apa? Saya cuma nak kahwin, apa? Wah, janganlah macam tu. Kalau boleh, saya cuma nak satu lagi, Allah makbulkan doa saya cuma nak mak saya hidup balik. Kalau boleh Allah makbulkan, saya nak mak saya hidup balik. Kalau boleh saya nak pimpin tangan dia, saya nak bawa dia pergi umrah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan saya. Allah lebih sayang mak saya. Saya sempat bawa ayah saya pergi umrah. Tapi masa saya bawa ayah saya pergi umrah, ayah saya ni, minta maaf, ayah saya ni buta huruf, tak pandai baca, Quran pun tak pandai baca. Tapi saya bawa ayah saya pergi umrah, dia gembira sangat-sangat. Dia gembira sangat-sangat sampai dia tak percaya dia dapat tengok Kaabah. Tuan-tuan dan puan semua, tuan-tuan nak tahu tak, masa saya pergi umrah dengan ayah saya, masa saya tengok, masa nak pergi masuk Masjidil Haram, bila nak masuk Masjidil Haram, saya pesan kat ayah saya, "Ayah, nanti lepas tengok Kaabah, nanti tengok kali pertama Kaabah, doa tu makbul tau. Nanti ayah doa, ayah nak apa-apa je. Ayah nak mati dalam Islam, ayah nak mati dapat ucap kalimah, ayah nak itu, ayah nak ini, ayah doa je. Pasti Allah makbulkan." Dia kata, "Baiklah." Bila pusing belah kanan je, dia nampak je Kaabah, dia terus menangis. Saya pun tengok dia nangis, saya pun nangis. Tuan-tuan tahu tak, lepas dia nangis tu dia doa. Tuan-tuan tahu apa dia doa? Dia tak doa untuk diri dia, tapi dia doa untuk saya. Dia kata, "Ya Allah, luaskanlah rezeki anak aku ni. Ya Allah, luaskanlah rezeki anak aku ni. Ya Allah, kau panjangkanlah umur dia. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang banyak beri manfaat kepada orang lain." Saya tanya ayah saya, "Ayah, kenapa ayah tak doa untuk ayah? Kenapa ayah doakan untuk adik?" Dia kata, "Ayah sangat sayang kat engkau dan ayah nak engkau jadi orang yang beri manfaat kepada orang lain." Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan semua, doa mak, doa ayah, dia sangat makbul di sisi Allah. Saya tak percaya benda lain, mungkin saya percaya benda ni. Saya dapat buat kerja amal macam mana Ustaz Ibn Liu, guru saya buat. Saya dapat buat benda ni bukan sebab kekuatan saya, bukan sebab saya ada duit, tapi bukan sebab itu. Tapi saya rasa sebab Allah Ta'ala makbulkan doa ayah saya, Allah makbulkan doa arwah mak saya. Mak saya masa saya kecil-kecil, saya ni suka berangan, nak rumah tu, nak kereta ni, macam-macam. Tapi arwah mak saya kata, "Dek, kalau dah besar, dah jadi orang kaya, jangan lupa orang miskin. Sebab kita semua asal daripada orang susah." Sampai sekarang saya tak ingat, saya tak lupa dia punya pesanan dia pada saya. Tuan-tuan dan perempuan semua, mungkin ada kat sini yang mak ayah kita yang dah pergi, dah tak ada dah, yang pergi tinggalkan kita. Siapa yang dah mak ayah dah tak ada dah? Cuba angkat tangan. Siapa yang mak ayah dia dah tak ada?
Masya Allah, ramai. Siapa yang masih ada mak ayah? Cuba angkat tangan. Yang ada mak ayah, Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, siapa-siapa yang masih ada mak ayah, saya cakap dengan tuan-tuan dan perempuan semua, walaupun tuan-tuan selalu datang masjid, dekat dengan masjid, hati tuan-tuan terpaut pada masjid, tapi jangan sesekali kita kecilkan hati mak dan ayah kita. Saya, tuan-tuan perempuan semua, saya jadi macam ni, Allah luaskan rezeki saya, bukan sebab saya pandai berniaga, tak. Saya biasa-biasa je. Tapi doa mereka. Saya tanya ayah saya, ayah doa untuk adik tak? Dia kata setiap kali lepas solat, dia doakan saya, dia doakan perniagaan saya. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan semua, siapa-siapa yang didapat doa mak ayah dia, pasti Allah SWT akan makbulkan. Tapi malangnya ada orang yang dia buat musuh mak ayah dia. Ada orang dia buat mak ayah dia macam musuh. Ada orang dia tak nak kawan dengan mak ayah dia. Ada orang disebabkan tanah 2-3 ekar, bahagi tak sama rata mungkin sebab tu, tiba-tiba tuan-tuan dan puan semua dia bermusuh dengan mak ayah dia. Saya cakap dengan tuan-tuan dan perempuan semua, siapa yang buat mak ayah dia macam musuh dia, pasti dan pasti hidup dia pasti akan merana. Tuan-tuan dan puan semua, saya selalu ingat pesan ni. Siapa yang buat mak ayah dia macam raja, Allah akan bagi rezeki dia macam raja. Tuan-tuan dan puan semua, saya percaya benda ni. Saya ada satu orang jutawan, saya punya mentor saya tak nak beritahu nama dia. Dia duduk Bangi. Tuan-tuan tahu, dia ni kalau tuan-tuan tengok muka dia dan tuan-tuan tengok penampilan dia, tak nampak macam orang kaya pun. Tapi dalam akaun dia berpuluh juta. Tapi tuan-tuan nak tahu tak apa amalan dia? Saya kalau setiap kali jumpa dia, saya akan picit kaki dia. Bukan nak duit dia, saya nak dia punya tips dia, apa dia punya rahsia jadi kaya. Dia tanya saya, jumpa dekat Mekah. Saya kata, Haji boleh cerita tak dengan saya macam mana Haji boleh jadi kaya? Dia kata, alamak, siapa pula bagi tahu ustaz saya ni kaya? Dia kata, adalah ada orang bagi tahu. Haji bagi tahu kat saya sebab saya nak cerita kat orang. Saya suka cerita kat budak-budak kat sekolah-sekolah. Dia kata, ustaz saya tak pernah cerita benda ni, tapi saya nak cerita kat ustaz. Dia kata, saya kaya, start kaya umur 40 tahun. Umur dia 40 tahun baru dia start kaya. Allah bagi dia kaya. Pada asalnya dia ni, tuan-tuan puan semua, dia ni peniaga tepi jalan, peniaga pasar tepi jalan, pasar malam macam tu je. Dalam adik-beradik yang lain, dia yang paling susah sekali. Yang lain semua hebat-hebat, doktor, profesor, engineer. Tapi dia ni hanya peniaga tepi jalan. Tapi tuan-tuan dan perempuan semua, Allah SWT tak janjikan engineer kaya, doktor kaya, pensyarah kaya. Tak. Allah SWT tak pernah letak syarat untuk jadi kaya. Allah SWT tak pernah letak kalau kamu jadi doktor kamu kaya. Tak. Tapi Allah SWT bagi syarat, siapa yang nak bahagia, dia pasti kena taat perintah Allah, dan untuk dapat redha Allah SWT, pasti dia akan kaya. Tuan-tuan semua, Haji ni dia cerita dengan saya, dia kata, ustaz, saya start jadi kaya selepas 4 orang mati kat tangan saya. Terperanjat saya dengar, saya ingat dia bunuh orang baru dia kaya. Tak. Saya kata, Haji, kenapa 4 orang mati baru Haji jadi kaya? Dia kata, 4 orang ni adalah mak ayah saya dan juga mak ayah mertua saya. Lepas 4 orang ni mati kat tangan saya, Allah Ta'ala bagi saya rezeki melimpah ruah. Ustaz tahu, saya anak yang paling miskin. Anak saya adalah antara adik-beradik saya yang paling susah. Tapi ustaz, bila mak ayah saya sakit, mak ayah saya tak nak duduk dengan saya, tapi saya nak jaga dia. Sebab saya sayang sangat mak ayah saya. Dia jaga mak ayah dia tengah sakit. Tuan-tuan dan puan semua, bayangkan tak ada orang, anak-anak yang lain semua tak nak jaga. Dia seorang nak jaga. Tapi tak ada pilihan, mak ayah dia tu pun duduk dengan dia. Tuan-tuan tahu, subhanallah, isteri kepada Haji ni, dia jaga mak ayah dia tu, dia jaga sungguh-sungguh. Dia suapkan bubur. Satu hari, isteri dia ni, menantu dia ni pernah suapkan bubur, dia tampar bubur tu, habis bubur tu terpercik pada muka dia semua, pada baju dia semua. Memang seksa. Menantu perempuan jaga mak perempuan. Tuan-tuan fahamlah kat sini siapa-siapa yang diuji dengan menantu perempuan dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan sekian, kena macam tu. Habis isteri dia mengajuk masuk dalam bilik. Bila isteri dia masuk dalam bilik mengajuk, suami dia datang masuk dalam bilik, pujuk dia. Dia kata, awak, ini mak ayah saya, dan dia pun mak ayah awak. Mak ayah awak, mak ayah saya. Kita jaga dia sungguh-sungguh. InsyaAllah dah tak lama. Dia orang dah tak lama kita korban untuk dia. Isteri dia pun mula bahagia semula, dan dia mula khidmat mak ayah dia sungguh-sungguh. Pendekkan cerita, tuan-tuan dan semua, mak ayah dia meninggal. Dua-dua ni mak ayah dia meninggal. Lepas mak ayah dia meninggal, Allah Ta'ala takdirkan mak ayah mertua dia pula sakit. Bila mak ayah mertua dia sakit, dia jaga juga. Dan dia ni pula menantu yang paling, orang kata, paling tak suka, tak disukai, tapi tak ada pilihan, dia kena jaga. Dia jaga mak ayah mertua dia sungguh-sungguh, dia khidmat sungguh-sungguh, sampailah dua-dua orang ni meninggal dunia. 4 orang mati. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila meninggal sahaja, mak ayah mertua dia dijaga sungguh-sungguh, meninggal dekat tangan dia. Allah SWT takdirkan apa yang berlaku,
ada satu orang haji yang lain, dia terdesak nak pakai duit. Allah Ta'ala nak buat dia kaya macam mana. Terdesak nak pakai duit, tapi ada tanah 1 ekar dekat Bangi. Tuan-tuan tahu kat Bangi macam mana harga tanah kan? 1 ekar dia berjuta-juta. Tapi tuan-tuan haji ni terdesak nak pakai duit. Ni cerita yang lama lah. Haji ni terdesak nak pakai duit. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan semua, haji ni kata, saya terdesak nak pakai duit, saya nak jual tanah ni pada haji. Dia kata, haji nak jual berapa? Saya nak jual RM20,000 je. Bayangkan tuan-tuan, 1 ekar tanah nak jual RM20,000. Haji ni cepat-cepat keluarkan duit RM20,000 yang disimpan-simpan sikit-sikit, dia terus bagi. Tak sampai lebih kurang dalam setahun lepas tu, tiba-tiba ada satu orang Chinese nak beli tanah dia. Ada satu orang Chinese nak beli tanah dia. Dia kata, haji, saya nak buat satu projek kat sini. Jual dengan saya tanah ni. Haji ni pun cakap, saya tak tahu harga-harga tanah ni, awak letaklah harga berapa awak nak beli. Saya pun tak ada harta lain, yang ni je lah ada. Dia kata, tak apa haji, saya bagi haji harga 1.4 juta. Sorry, 1.5 juta. Dia terperanjat. Haji ni terperanjat. 1.4 juta? Cina ni takut tak berlaku transaksi, takut tak nak jual. Tak apa haji, jangan risau. Kalau you rasa tak bagus 1.5, saya naikkan 2 juta. Dia terperanjat sebab dia beli 20,000. Tapi dapat 1.5. Kan? Dia terperanjat tu bukan sebab apa? Sebab banyak sangat. Dia tak terfikir pun dapat 1.5 juta. Dia kata, tak apa haji, saya naikkan lagi 500,000, saya bayar ke haji 2 juta. Tuan-tuan semua, sejak daripada hari itu, dia jual jadi broker tanah dan sebagainya. Tuan-tuan semua, dia jadi jual beli aset dan sebagainya. Sekarang dia sangat kaya. Dia punya aktiviti, tuan-tuan semua, hari ni dia makan tengah hari kat Malaysia, dia makan malam kat Singapura. Lepas tu kat Singapura dia pergi pula sarapan pagi dekat Dubai mungkin. Begitulah. Kalau tuan-tuan perempuan tersempak dengan dia, dia hanya pakai slipper Jepun je. Naik business class. Saya pernah naik business class dengan dia. Kebetulan naik sebelah dia, dia dah pakai slipper Jepun je. Saya nampak dia tuan-tuan perempuan seorang yang sangat ikhlas. Dia tak cakap banyak, dia pendiam saja. Dia sangat-sangat pendiam saja. Dia orang yang kuat buat dakwah. Saya nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan semua, saya nak bagi tahu macam tu keadaan Allah Taala buat orang yang mana dia jaga hati mak ayah dia. Dia jaga hati mak ayah mertua dia. Ada satu orang kawan saya kerja kat Petronas. Dia mengadu dengan saya, dia kata, Lil, aku ni ada masalah dengan mak mertua aku. Kenapa mak mertua kau? Dia kata, mak mertua aku ni begini. Dia ceritalah buruk mak mertua dia. Saya kata, Riz, saya cakap dengan dia, saya kata, kau tahu tak aku hidup, mak aku tak lama hidup. Aku sangat rindu pelukan satu orang mak. Saya, tuan-tuan dan puan semua, 31 Ogos 2013 saya kahwin dengan ex-girlfriend saya. Isteri saya sekarang lah. Jangan salah faham, pengusi senyum je pengusi ni. Sebut pasal kahwinnya senyum je dia. Masya Allah. Allah Akbar, gurau pengusi Masya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan puan semua, lepas saya bernikah, angkat nikah, saya pusing bahkan badan saya peluk bapak saya. Saya tanya satu soalan ke ayah saya. Saya kata, Ayah redha tak adik sebagai anak ayah? Ayah saya nangis, saya peluk saya. Dia kata, adik, asbab engkau lah ayah kenal agama ni, asbab engkau lah ayah kenal masjid, asbab engkau lah ayah kenal azan kat masjid. Tuan-tuan dan puan semua, ayah saya peluk saya, dia kata kat saya ayah redha kat engkau. Tuan-tuan dan puan semua yang hidup dah lama dekat sini, kat dunia ni dah lama hidup. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan semua, pernah tak mak ayah kita sebut perkataan redha dekat telinga kita? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan semua, pernah tak mak ayah kita sebut perkataan redha kat telinga kita? Kadang-kadang kita mengadu hidup kita susah, miskin, duit susah nak dapat, itu ini. Tapi tuan-tuan puan pernah tak jawab soalan ni? Saya pernah tak dapat redha mak ayah saya? Pernah tak tuan-tuan dan puan balik kampung, pegang kaki dia, walaupun umur kita dah mungkin 50, mungkin umur kita dah 40, pernah tak pegang tangan kaki mak ayah kita? Mak redha tak saya jadi anak mak? Tuan-tuan puan semua, kita kena dapat redha mak ayah kita sebelum kita tinggalkan dunia ni. Kita kena dapat redha mak ayah kita. Selagi kita tak dapat redha mak ayah kita, tuan-tuan semua, doalah dengan Allah. Ya Allah, kau janganlah ambil nyawa saya selagi saya tak jadi anak yang soleh. Ya Allah, kau janganlah ambil nyawa saya selagi saya tak dapat redha mak ayah saya. Tuan-tuan dan puan semua, mak ayah kita kalau redha kita, pasti kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa-siapa yang buat mak ayah dia kecil hati, tuan-tuan kena ingat, dosa yang paling besar sekali mensyirikkan Allah. Dan selepas itu, dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah, iaitu dosa derhaka pada mak ayah. Saya pernah tengok depan mata saya. Saya duduk kat depan sekolah tu, ada satu sekolah kat kat Keramat. Saya duduk dalam kereta, saya selalu datang awal. Saya duduk dalam kereta, saya tengok ada satu orang anak tengking anak mak bapak dia. Dia tengking bapak dia.
Saya terperanjat sangat-sangat. Satu orang anak sanggup tengking bapak. Betul, Nabi SAW bagi tahu akan datang satu zaman, satu hari nanti akan datang satu orang mak akan lahirkan tuan-tuan di kalangan daripada rahim mak dia. Lebih kurang hadis macam tu. Tuan-tuan semua akan lahir akhir zaman nanti, ada satu orang ibu yang lahirkan tuan-tuan kepada mak ayah dia. Maknanya apa? Anak mak ayah jadi hamba, anak-anak jadi tuan. Tuan-tuan dan perempuan semua, sebab tu kita kena tarbiyah anak-anak kita ni supaya jadi anak yang soleh, anak yang tak tinggikan suara pada mak ayah, anak-anak yang orang kata menyayangi mak ayah dia. Kita kena tarbiyah anak-anak yang satu. Jadi tuan-tuan semua, saya rasa dalam hidup kita ni, kalau kita tak jaga mak ayah kita sungguh-sungguh, hidup kita takkan ke mana-mana. Saya cakap terus terang, pernah viral 2013 tak salah, dah lama dah cerita ni viral. Apa dia, satu orang ayah, dia kerja, maaf Tuan Haji, dia kerja pangkat tinggi juga, lebih kurang jusa C lah macam tu lah, pangkat tinggi. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan semua, dia tak pernah nampak kat masjid. Tapi bila dia start pencen je, dia mula duduk masjid. Tapi dia duduk kat belakang-belakang, dia segan duduk kat belakang-belakang. Sebab tu AJK masjid, orang yang datang masjid jangan hina, walaupun dia tak pernah nampak, jangan hina dia, ikram dia, datangkan dia, jemput dia, welcome dia. Jangan orang kata hina-hina orang yang tak datang masjid, hina, tak ada, jangan macam tu. Kita semacam sebuah keluarga, kita Islam macam sebuah keluarga, kita semua macam sebuah keluarga, saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Tiba-tiba tuan-tuan pasal dia duduk belakang, ada satu ustaz kena molek kali pertama duduk kuliah maghrib. Tiba-tiba ustaz tu cerita pasal kisah mak, redha mak. Tuan-tuan tahu tak siapa dia ni? Dia ni adalah ada anak 2 orang. Anak dia umur 18 dengan 17 tahun. Minta maaf saya sebut, hari-hari panggil mak ayah dia anjing. Dia ni anak mak bapak ni yang jusasi ni, yang pangkat besar ni, dia ni hari-hari pening kepala. Sebab apa? Anak-anak dia tak pernah hormat dia. Hari-hari panggil ayah dia anjing. Balik rumah mabuk. Dia terfikir, macam mana aku nak buatkan anak-anak aku ni? Macam mana nak bagi anak-anakku berubah? Tiba-tiba tuan-tuan dia duduk kat belakang, dia dengar kuliah. Kena pula masa tu dia kata apa? Ustaz tu cakap apa? Dia kata, tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak yang bermasalah, yang kita sedih sangat dengan anak kita tu, pasti ada benda yang kita buat kepada mak ayah kita, yang mak ayah kita tak ampunkan dosa kita tu. Dia dengar tu tuan-tuan dan puan semua, dia dengar je benda tu, dia terus tersentap, dia jadi macam dapat satu hidayah. Tuan-tuan dan puan, daripada situ dia terus start kereta, dia balik jumpa mak dia kat kampung. Dia drive terus balik ke kampung. Dia drive balik ke kampung, tuan-tuan dan puan semua, dia pegang kaki mak dia. Tak pernah pun dia buat macam tu. Dia pegang kaki mak dia, dia kata, "Mak, Along minta maaf, Along ada buat salah dengan mak, Along ada buat dosa dengan mak." Mak dia pun pelik, selalu raya je datang kan, balik minta ampun kan. Dia kata, "Kenapa kau ni?" Dia kata, "Mak, saya ada buat salah dengan mak. Kan semua aku dah maafkan dah masa hari raya tu." Dia kata, "Mak, mungkin kesalahan Along yang lama, mungkin mak maafkan. Tapi ada satu dosa yang rasanya Along terlalu melampau buat." Dia kata apa tuan-tuan? Tahu tak dia pernah buat apa? Dulu masa dia umur 15 tahun, dia pernah baling seluar jeans dekat muka mak dia. Masa umur 15 tahun, dia baling seluar jeans kat muka mak dia. Sebab apa? Mak dia rendam dengan air sampai luntur dia punya seluar jeans. Dia geram sangat, masa tu budak-budak remaja, dia baling seluar jeans tu kena kat muka mak dia. Tuan-tuan dan perempuan semua, bila kena macam tu, mak dia cakap apa? Dia kata, "Betul. Dosa lain aku maafkan. Dosa kau baling seluar jeans kat muka aku sampai sekarang aku tak maafkan, dan aku takkan maafkan kau sampai bila-bila." Tuan-tuan jangan anggap mak kita ni dia ada benda yang dia simpan dalam hati. Sebab dia mak. Tuan-tuan tahu tak apa beza mak dengan ayah? Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu semua, perasan tak kalau dalam rumah tangga, siapa yang banyak bising, banyak berbunyi ni siapa? Mak ke ayah? Cuba jawab ibu-ibu. Ada ke tak mak kat belakang ni? Ada no? Siapa yang selalu, suami ke isteri yang bising, yang bebel ke anak? Isteri kan? Ayah ni jarang. Ayah ni baca surat khabar, menyandar, itu je lah. Nampak macam tak sayang anak, tapi dia sayang anak. Tapi yang selalu membebel ni siapa? Isteri kita ataupun mak kita. Kenapa orang kata, orang buat kajian, ulama-ulama buat kajian, kenapa ayah ni dia selalu diam dengan anak-anak? Kalau anak-anak buat salah, dia tak berapa nak tegur sangat. Tapi kenapa mak selalu membebel? Padahal salah tu bukannya besar pun, tak basuh pinggan je. Dia punya membebel sampai ayah pun serabut, sampai suami pun serabut. Awak ni diamlah. Betul. Tapi isteri ni kenapa selalu cakap banyak, selalu beletih ke anak-anak? Kenapa? Ulama kata sebab mak kita ni selalu marah kat kita
Sebab kita semua pernah koyakkan rahim dia satu ketika dahulu. Semua di kalangan kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, termasuk saya ni, kita pernah koyakkan rahim mak kita dahulu. Kita pernah buat mak kita menangis masa lahirkan kita. Sebab tu mak kita kalau salah sikit dia, mak kita tegur kita. Bahkan saya sendiri, tuan-tuan dan puan semua, ayah saya sekarang ni dah tak ada mak dah. Kalau mak mentua saya bebel kat saya okey. Saya suka, saya sayang dengar mak mentua saya bising kat saya. Tuan-tuan dan perempuan semua, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, sebab mak ni dia lahirkan kita. Dia dah terlalu sakit. Tuan-tuan bayangkan, satu orang mak dia lahirkan satu orang anak ibarat seperti 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itu seksanya. Satu orang perempuan yang lahirkan anak, isteri-isteri yang lahirkan anak, sakitnya macam tu. Orang lelaki sakit dekat mana? Dalam hidup ni apa yang paling sakit sekali dalam hidup? Sunat lah. Itu je yang paling sakit pun. Tu pun tak larat nak sunat 2 kali. Sekali je. Tapi isteri kita, tuan-tuan semua, dia di tulang rusuk dia dipatahkan. Seperti 20 kali dipatahkan rusuk. Macam tu kasih sayang satu mak pada anak. Sebab tu mak ni kadang-kadang dia berbunyi sikit. Sebab tu tuan-tuan semua, haram hukumnya kalau kita semua ni langgar perintah mak ayah kita, buat mak ayah kita terasa hati dan sebagainya. Boleh insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala bagi faham kat kita semua. Siapa-siapa yang ada kat sini yang banyak buat salah dengan mak ayah dia, balik minta maaf dengan mak ayah dia. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan semua, dia agak kecewa, dia pun patah balik. Balik ke rumah, duduk atas katil, tak boleh nak tidur. Dia tengyang-nyang apa yang ustaz tadi cakap. Dia tak boleh nak tidur. 2 pagi tuan-tuan dan puan semua, dia shoot balik semula. Kan? Pagi tu dia shoot balik, pergi balik jumpa mak dia. Sampai tu betul-betul subuh. Dia sampai je tuan-tuan puan semua, dia pegang kaki mak dia. Dia pegang kaki mak dia masa subuh tu, dia kata, "Mak, saya tak boleh hidup dah, Mak. Saya tak ada boleh nak hidup dah. Mak, tolonglah maafkan saya. Ampunkanlah dosa saya, Mak. Maafkanlah dosa saya yang tu." Mak dia kata apa? Dia kata, "Kalaulah engkau tak datang balik jumpa aku kat sini subuh ni, aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. Walau aku mati sekalipun. Tapi sebabkan kau ni sungguh-sungguh sangat minta ampun, minta maaf dengan aku maafkan kau dosa kau tu dunia dan akhirat." Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, dia balik saja rumah, dia tengok anak-anak dia balik rumah, anak-anak dia, tuan-tuan dan puan, pegang kaki dia minta ampun, minta maaf. Selesai masalah. Anak-anak jadi baik disebabkan apa? Bila kita settle masalah kita dengan mak ayah kita. Anak-anak kita jadi jahat hari ni, anak-anak kita jadi terjal hari ni, anak-anak kita jadi macam-macam hari ni, cuba cek balik hubungan kita dengan mak ayah kita. Mesti ada satu benda yang berlaku yang tak baik. Sebab tu tuan-tuan, ada isyak dah masuk waktu ke? Dah masuk waktu? Nak azan dulu? Terus je, tak payah azan. Okay. Jadi sebab tu tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita bertaubat pada Allah. Kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku banyak buat dosa dengan mak ayah aku ya Allah, ampunkan dosa aku. Dan lepas tu tuan-tuan, ambil cuti sekejap, balik settle dengan mak ayah. Mungkin kita akan segan nak minta maaf dengan mak ayah kita, tapi tuan-tuan, lebih baik kita minta ampun untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Sebab tu tuan-tuan, jom sama-sama dengan saya, kita sama-sama kita beristighfar sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dosa kita. Mungkin ada di kalangan kita, maaf tuan-tuan semua, saya bukan nak sentuh sangat benda ni, tapi mungkin di kalangan kita ni tuan-tuan, kita ada benda yang kita buat salah dengan mak kita, kita ada buat silap dengan ayah kita, yang menyebabkan hidup kita jadi stuck hari ni. Hidup kita jadi macam tak tahu nak arah nanti. Sebab tu ni masalah yang sangat besar sebenarnya. Kita minta ampun sama-sama. Jom ikut saya sama-sama insya-Allah. Astaghfirullah, kuat-kuat tuan-tuan. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbulan wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima di kalangan kita ni. Mungkin ada di kalangan kita ni yang mana Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Mudah-mudahan kita istighfar ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya sambung sikit lagi boleh insya-Allah. Jadi masa saya kecil tu, ayah saya sebenarnya, saya daripada kecil masa macam jalan cerita saya ni, maaf cakap saya pun tak tahu kebetulan ke tak ke, tapi jalan cerita saya dengan Ustaz Ibit Liu ni memang lebih kurang sama. Cuma bezanya ayah saya ni Islam, ayah dia tu Cina, tu je. Jadi tuan-tuan dan puan semua, saya ni orang yang buat dakwah daripada umur saya 6 tahun, daripada darjah 6. Masa darjah 6 saya dah buat dakwah. Asbab cikgu saya, cikgu bahasa Melayu. Bukan ustaz tapi cikgu saya bahasa Melayu. Cikgu saya bahasa Melayu ni dia ajak saya buat dakwah. Dia ajak saya buat dakwah. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak tahu tak? Mak saya ni orang yang selalu backup saya buat dakwah. Saya kesan daripada buat dakwah ikut jemaah tabligh kan, daripada kecil kan, saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan, kesan daripada jemaah tabligh ni saya dapat dua benda. Satu, saya cinta pada sunnah. Yang kedua, tuan-tuan dan semua, saya cinta kepada solat jemaah. Tuan-tuan nak tahu tak, masa saya darjah 6 tu, biasa cikgu saya ajak keluar 3 hari semua. Orang yang paling tak suka sekali, maaf, saya buat live ni mungkin ayah saya dengar. Ayah saya orang paling tak suka sekali saya ikut jemaah tabligh ni. Dan ayah saya ni memang tak suka. Dia tak suka bukan sebab apa, dia dengar daripada cakap-cakap orang. Biasa orang-orang tua-tua dulu kan juga suka dengar cakap-cakap orang. Dia kata kalau ikut tabligh, kau nanti kalau kau kerja, kau kena buang kerja. Kalau kau ikut tabligh, nanti kau abaikan anak isteri kau. Kan? Kalau kau ikut tabligh, kalau kau belajar nanti kau jadi belajar kau paling teruk. Bila saya dengar macam tu, saya terus buktikan. Saya buat dakwah, tapi saya punya belajar saya cemerlang. Saya belajar, tuan-tuan semua, saya buat dakwah. Masa saya kat matrik, saya buktikan pada ayah saya, yang tabligh ni kalau buat benda-benda, dia buat sungguh-sungguh. Saya tabligh, tapi tuan-tuan semua, saya kalau buat bisnes, saya buat bisnes sungguh-sungguh. Kalau saya tu jaga isteri, saya sayang isteri saya sungguh-sungguh. Kan, kalau saya keluar jalan Allah, saya pernah keluar 4 bulan pergi Turki, saya pernah keluar 4 bulan pergi India. Kan, saya pergi 4 bulan pergi Turki, saya siapkan semua sekali kelengkapan untuk isteri saya. Kan, bukan peti ais dia penuh, siap bagi kad lagi. 4 bulan punya sewa rumah dah settle semua benda. Kita buat ikut cara betul-betul. Betul-betul kita buat. Kita tak nak jadi fitnah. Tuan-tuan nak tahu tak, saya buktikan sungguh-sungguh. Yang orang tabligh kalau belajar sungguh-sungguh. Saya gila-gila semua, saya belajar kat matrik. Mak saya meninggal, saya masuk matrik. Lepas tu saya buat dakwah dekat matrik. Saya buat dakwah, saya pergi ketuk pintu rumah orang, pintu hostel kawan-kawan yang lain, ajak sembahyang subuh. Lepas tu tuan-tuan semua, saya punya pelajaran saya meningkat. Saya buktikan sungguh-sungguh yang saya boleh buat. Saya dapat 3.82 pointer saya. Memang saya buktikan pada ayah, ni tengok ni, saya punya result saya. Saya buat dakwah, jadi saya ni. Lepas tu ayah saya senyum-senyum macam tu je. Masa saya masuk UKM pun sama juga. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya buat bisnes, saya buat itu, buat ini. Saya pun bagi dari duit belanja dan sebagainya. Saya buktikan bahawa orang yang buat dakwah ni, dia akan buat semua benda sungguh-sungguh. Saya buktikan pada orang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya banyak buat usaha-usaha dakwah ni, pergi jumpa. Satu hari kan, saya nak cerita satu kisah. Ada satu orang budak, nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan semua, kita tak tahu anak-anak tuan-tuan dan puan. Siapa kat sini ada anak yang umur lebih kurang 17 hingga 15 tahun? Siapa ada? 15 hingga 17 tahun. Siapa ada anak macam ni? Cuba angkat tangan.
Cuba angkat tangan nak tengok. Ramai tak? Ramai yang ada. Tuan-tuan dan puan semua, tuan-tuan dan puan, jangan orang kata, contohlah misal kata anak-anak tuan-tuan dan puan semua nakal dan sebagainya. Jangan letakkan tanggapan nakal tu sampai bila-bila. Mungkin dia boleh berubah jadi orang baik juta-juta kali baik daripada kita. Tuan-tuan dan puan semua, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ramai kawan-kawan saya yang orang kata teruk-teruk perangai. Tapi tuan-tuan, tak mustahil orang macam dia boleh dapat Islamkan juta-juta orang. Ribu-ribu orang boleh masuk Islam. Ada satu ulama di India, nama dia Maulana Omar Palampuri rahmatullah alaih. Dia telah meninggal pada tahun 98-97 macam tu. Maulana Omar Palampuri ni tuan-tuan dan puan semua, masa dia kecil, sungguh nakal sungguh. Orang Penang panggil apa nakal? Ketegang. Apa dia? Buah. Buah. Oi, ya Allah, dia punya buah tuan-tuan dan puan sekalian, subhanallah. Maulana Omar Palampuri masa dia kecil, kalau dia masuk masjid, berlari habis barang-barang dalam masjid. Dia punya nakal. Lepas tu dia punya suara kalau menjerit, habis bising satu kampung. Sampai AJK masjid buat mesyuarat untuk dia. Buat mesyuarat untuk dia. Apa yang kita nak buat dekat Omar ni? Bising, mengganggu orang, semua benda ganggu. AJK pun cakap, kita jumpa mak dia je. Kita jumpa mak dia, kita bagi tahu mak dia, suruh mak dia tarbiyah anak dia. Jumpalah mak dia. Ajah, ni anak Ajah ni teruk ni perangai ni. Nakal sangat kat masjid ni gini. Lepas tu tuan-tuan puan semua, mak Maulana Omar Palampuri ni terus panggil Omar. Omar, sini sekejap, mak nak jumpa. Omar ni pun datang. Umur Omar masa tu mungkin 12 tahun. Dia datang, ya Umi, dia kata kenapa? Dia kata, Omar, mak dapat aduan kau suka berlari dalam masjid. Mak dapat aduan suara kau kuat kalau menjerit. Omar, dengar sini baik-baik. Dengar ibu-ibu kat belakang kat atas sana, dengar sini baik-baik. Tahu tak Omar dia kata apa? Mak dia kata apa? Omar, satu hari nanti engkau ni akan buat dakwah pergi hujung-hujung dunia. Wahai Omar, satu hari nanti suara engkau yang kuat ni jutaan manusia akan dapat hidayah dekat tangan kau. Wahai Omar, satu hari nanti kau akan pergi seluruh dunia sebarkan agama. Wahai Omar, disebabkan suara engkau yang kuat hari ni, satu hari nanti juta-jutaan manusia akan masuk Islam kat tangan kau. Orang akan dapat hidayah dengan suara engkau. Mak Omar cakap macam ni tuan-tuan dan puan semua. Omar buat apa? Dengar? Omar terus main. Dia tak terkesan pun apa yang mak dia cakap. Dia terus main, berlari lagi, menjerit lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, Maulana Omar Palampuri, saya nak bagi tahu tuan-tuan, masa dia umur 50 tahun, umur 45 tahun, dia telah bagi ceramah untuk 10 juta orang di Bangladesh tuan-tuan. Maulana Omar Palampuri bagi juta, bukannya 1000 orang, bukan 10,000 orang, 10 juta orang. Saya mula-mula tak percaya tuan-tuan dan puan semua. 2017 saya pergi sendiri Bangladesh. Saya pergi istimak perhimpunan orang Islam yang terbesar. Berapa orang tuan-tuan? 10 juta. Saya semayang tengah-tengah tuan-tuan. Sini ke sana, saf dia 2.5 km. Sini ke sana 2.5 km. Satu saf 5 km. Depan imam sampai belakang sekali saf 10 km. Tuan-tuan tak percaya boleh tuan-tuan type dekat Google Istimak Tonggi. Saya pergi sendiri, saya tengok depan mata saya. Ada orang yang juta-juta dia ceramah tuan-tuan. Maulana Omar Palampuri ni dia Allah bagi anugerah, suara dia sedap. Suara dia macam nyaring macam tu. Dia kalau baca Quran sedap. Kalau dia ceramah 4 jam tuan-tuan, tak ada satu orang pun bangun dia punya ceramah dia. Nak bagi tahu Allah Taala makbulkan doa mak dia. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, anak kita nakal hari ni, jangan pernah keluar daripada mulut satu orang mak, anak kau ni memang betul-betul buah, kau ni nakal, kau tak guna, kau langsung tak guna. Jangan keluar perkataan ni. Sebab apa? Doa itulah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan semua, kalau anak menjerit malam-malam, kalau anak menjerit, anak saya pun sama macam tu, menjerit. Kita sedapkan hati kita. Ni dai ni. Sedapkan hati sendiri. Tapi kita suruh dia kontrol pula kan. Takkan satu pagi mekik kiri kanan nanti kan kata apa pula. Kita kontrol lah dia. Diam sikit, slow sikit. Ni dai ni. Nanti ni jadi penceramah hebat ni satu hari nanti. Ni nanti ni imam besar Masjid Nabawi ni. Cakap macam tu. Kita rasa macam mustahil. Anak aku imam Masjid Nabawi. Angkat motor hari-hari. Sekejap tayar depan, sekejap tayar belakang, dua-dua terangkat. Imam Masjid Nabawi, tuan-tuan jangan fikir macam tu. Saya pernah di Yan Kedah, saya pernah jumpa satu kumpulan anak-anak minta maaf, orang budak-budak motor ni. Tuan-tuan dan puan semua, budak-budak motor ni tengah lepak-lepak dengan motor RZ 125, semua ada masa tu dekat Yan Kedah. Saya pukul 11 malam saya tak boleh nak tidur sebab masjid tu memang orang kata masjid tu memang banyak sangat nyamuk. Punyalah banyak nyamuk tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan, masuk dalam kelambu pun ada nyamuk juga. Punyalah banyak nyamuk masjid tu. Masjid tu lereng bukit, dekat lereng bukit. Memang banyak nyamuk. Saya tak boleh nak tidur. 11 malam saya keluar malam. Saya keluar pakai baju jubah putih, serban putih, kain sal putih, semua putih.
Sebiji macam hantu berjalan ke jalan kampung. Saya jalan kat kampung-kampung. Tiba-tiba kat asal satu ada macam satu apa? Lampu jalan, budak-budak muda duduk kat situ. Saya bawa air kotak 2, saya standby saya satu dalam poket satu. Saya jalan, saya pergi kat budak-budak muda tu. Saya jalan pergi kat budak-budak muda tu, dia nampak tuan-tuan. Jembalang putih datang kat dia. Dia nampak ada apa orang putih yang dekat, orang berpakaian putih ni dekat dia. Semua sekali berterabur. Terabur lagi, start motor lari lagi. Tapi Allah nak bagi hidayah pada satu orang budak ni, dia start motor tak hidup. Dia start motor tak hidup tuan-tuan. Tak start hidup. Jangan tinggal aku, jangan tinggal aku. Dia kata macam tu. Saya kata relax nak pergi mana? Kita sembang-sembang. Saya kalau dengan budak muda bahasa lain. Relax, jangan pergi mana-mana. Kita sembang-sembang kat sini. Dia pun dah rasa serba salah, dia pun duduk dengan saya bagi air kotak saya kat dia satu. Saya pun sembang kau duduk mana, semua gini sembang-sembang. Tuan-tuan nak tahu, kalau AJK Masjid nak pergi buat dakwah, jumpa budak muda, jangan cerita benda-benda yang haram halal, jangan cerita. Stop mulut haram halal ni. Tapi tuan-tuan nak tahu tak dia orang suka cerita pasal apa? Kita kena banyak mengaji pasal syurga. Saya cerita pasal syurga, saya seronok. Cerita pasal syurga dengan budak-budak muda. Budak-budak muda rapat dengan saya. Sebab apa? Cerita pasal syurga. Jumpa je, ustaz cerita pasal syurga. Ustaz cerita syurga. Tapi tuan-tuan dan puan, cerita pasal syurga tu kita selit-selit juga neraka. Jangan lupa neraka. Neraka pun ada juga cakap dengan orang. Kan? Selit cerita pasal syurga, neraka. Yang paling best tuan-tuan dan puan semua, saya cerita pasal rahmat Allah. Cerita pasal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat. Macam mana rahmat Allah ni, Allah bagi satu dekat, Allah ni ada 70 rahmat. Satu Allah bagi kat dunia, 69 lagi Allah simpan kat akhirat. Satu ni, apa asbab satu yang rahmat Allah satu kat dunia ni? Disebabkan rahmat Allah kat satu kat dunia ni lah, binatang tak makan anak sendiri. Itulah rahmat Allah. Tapi tuan-tuan, 69 lagi Allah simpan dekat akhirat. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada semua kita yang banyak dosa, termasuk saya ni tuan-tuan semua, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Tuan-tuan semua, saya cerita pasal rahmat Allah, dia menangis. Saya kata dah lewat malam pukul 1. Lama juga sembang dengan dia. Kata, ustaz, boleh tak nak ikut? Dia nak ikut pula dah kita. Tadi dia nak lari, dia nak ikut kita pula dah. Kata nak ikut-ikut lah. Dia start motor hidup. La ilaha illallah, hidup pula ya dia. Terus dia bawa saya naik motor. Saya kata jangan sampai masjid, nanti bising nanti motor kau orang ni bising-bising. Sampai situ kita heret sama-sama. Dekat-dekat dengan masjid saya heret motor dengan dia. Tuan-tuan dan puan, saya tanya dia, semayang belum? Belum lagi ustaz. Maaf ustaz, wuduk pun tak pandai. Tak apa, kita ajar. Ambil wuduk semua dia pun semayang isyak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun sediakan saya punya bedding saya tu. Saya kata tak apa, kau tidur kat bedding ni. Ustaz tak rasa nak tidur ni. Dia pun tidur kat bedding tu. Besok pagi tuan-tuan, saya nak cari kopiah saya beri spare kopiah saya. Tengok kopiah saya dah hilang dah satu. Itu mana pula kopiah? Rupanya dia pakai kopiah. Dia nak pakai kopiah, dia tengok semua orang pakai kopiah, dia pun nak pakai kopiah juga. Tuan-tuan dan puan semua, saya kata cukuplah hari ni je engkau duduk dengan aku. Tak ustaz, saya nak terus lagi. Rasa seronok pula dekat masjid dengan ustaz. Kata bolehlah 3 hari. Terus duduk 3 hari. Tuan-tuan tahu tak siapa dia sekarang? Dia ni budak yang pernah pergi 3 buah negara. Dia dah buat dakwah tuan-tuan dan puan semua, pergi 3 buah negara. Daripada siapa tuan-tuan? Daripada budak yang tak tahu apa-apa. Daripada budak yang tak tahu semayang pun. Tapi tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam tangan anak-anak kita sebenarnya ada jutaan hidayah yang Allah Ta'ala simpan dekat tangan anak-anak kita. Sebab tu jangan pernah sangka buruk dengan anak-anak. Saya cakap terus terang dengan ibu-ibu kat atas, orang lelaki kat bawah, jangan pernah maki anak-anak, jangan pernah cakap kasar dengan anak-anak, jangan orang kata doakan benda yang bukan-bukan pada anak. Kalau kita sendiri kata, saya minta maaf, ada satu orang budak Instagram saya, dekat DM saya Instagram, dia kata, ustaz, saya dapat keputusan PT3 saya macam ni. Ayah saya cakap saya dah tak guna. Ayah saya kata saya tak ada masa depan. Saya rasa ya Allah, saya kata satu orang ayah sanggup bagi tahu anak yang kau ni tak ada masa depan. Saya cakap terus terang tuan-tuan, pasti doa tu dimakbulkan oleh Allah. Ana inda zanni abdi bi. Allah Taala bagi tahu dalam hadis kursi, Allah mengikut sangkaan. Aku ni akan mengikut sangkaan hamba-Ku. Ana inda zanni abdi bi. Aku ni ikut sangkaan hamba-Ku. Apa yang saja yang hamba-Ku sangka, aku akan ikut sangkaan dia. Kita sangka hari ni kita susah, kita itu, kita mengeluh, kita itu, kita ini, tuan-tuan semua, Allah akan ikut sangkaan kita. Saya selalu pesan pada semua kawan-kawan saya, kalau kita buat bisnes, sangka baik dengan Allah, Allah pasti bagi kita terbaik. Allah pasti bagi kita punya bisnes kita terbaik. Kalau saya bagi tahu siapa-siapa mak dekat luar sana yang kecewa dengan anak-anak, bagi tahu sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan Allah, Allah akan mengikut sangkaan hamba dia. Boleh semua insya-Allah tuan-tuan. Lepas ni saya tak nak dengar lagi, dengar orang Bukit Mentajam ni, Bukit Mentajam betul Ustaz? Bukit Mentajam ni
sangka buruk dengan anak-anak masing-masing. Ingat tuan-tuan dan puan semua, tak mustahil anak-anak kita jadi orang yang sangat hebat satu hari nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan semua. Saya pun nakal dulu. Tuan-tuan tahu, ni cerita saja. Ada rakam rakam Ustaz lah. Mak saya ni cerita sini habis sinilah. Tuan-tuan jangan cop saya apa-apa pula. Arwah mak saya ni orang kuat bulan. Arwah mak bukan saya. Saya tak ada mana-mana parti. Saya parti putih. Mana semua orang saya masuk. Tuan-tuan dan puan semua, tapi arwah mak saya ni orang kuat takbir. Oh, dia punya takbir Ustaz. Gegar rumah. Kuat betul takbir dia. Jadi arwah mak saya ni, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, dia ni suka pergi ceramah orang-orang PAS ni. Kalau dia pergi ceramah, dia akan letak saya betul-betul depan ustaz tu. Sini saya ingat lagi. Dia letak saya, betul dia duduk kat belakang. Padahal dia muslimat, dia duduk kat belakang saya. Dia duduklah depan ustaz tu. Yang dia suka, kadang-kadang orang PAS ni pandai buat kelakar, dia pun ketawa. Mungkin dia suka dengan penceramah tu. Tuan-tuan dan puan semua, mungkin asbab tu dia pegang kepala saya tak tahu. Mungkin dia pegang kepala saya, ya Allah, jadikanlah anak aku ni seorang ni penceramah seorang. Suka sangat aku tengok orang penceramah ni. Mungkin asbab tu tuan-tuan. Sebab bidang saya sebenarnya HR. Saya human resource. Saya belajar accounting. Tapi tuan-tuan saya tak tahu macam mana boleh ceramah macam ni. Cuma ada basic agama, sekolah Johor kat agama kan. Jadi tuan-tuan semua tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin asbab siapa? Doa mak kita. Doa siapa tuan-tuan? Doa mak kita. Jadi tuan-tuan semua balik nanti pegang tangan anak masing-masing. Minta ampun, minta maaf dengan anak-anak masing-masing. Halong, ayah minta maaf sebab ayah banyak buat silap dengan kau. Ayah jahat, ayah jahat. Ayah banyak sangka buruk pada kau. Halong, mak minta maaf sebab mak banyak sangka buruk dengan kau. Mak banyak salah faham dengan kau. Halong, mak minta maaf banyak-banyak. Minta ampun sungguh-sungguh dengan anak-anak kita. Boleh semua insya-Allah tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan mudah-mudahan Allah kasih kat kita semua, Allah Ta'ala sayang kat kita semua. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan beberapa amalan. Siapa kat sini yang masih bujang? Cuba angkat tangan. Masih bujang. Jangan mengaku bujang ni rakam ni. Siapa? Bujang lagi, umur berapa? Umur berapa? Oh, rahsia. Rahsia nah. Okey. Siapa bujang lagi? Cuba lagi angkat tangan siapa? Ada bujang? Haji bujang lagi? Taklah, senyum. Okey, siapa-siapa yang masih bujang, saya nak bagi satu doa. Kalau tuan-tuan dan perempuan semua amalkan doa ni, insya-Allah 6 bulan kahwin. Ready bang? Ready? Tak ready nah? Oh, ready. Masya-Allah ready. Kalau ready salinlah doa ni. Ready. Jangan yang ustaz salin ustaz. Ustaz tak salin ustaz nah? Jangan salin ustaz, bahaya ustaz. Boleh ustaz dah? Melawak-lawak sikit. Okey, tuan-tuan dan perempuan semua, ada satu orang syekh ni besar lah. Dia ni syekh besar dekat Mesir. Tapi dia bujang, dia tak kahwin lagi. Tok guru dia sawan dia. Hantar ni ceramah ribu-ribu orang. Hantar dah kahwin ke belum? Kata belum kahwin lagi ustaz. Masih tak ada jodoh lagi. Dia kata hantar minta tak? Minta. Hantar ni ceramah ribu-ribu orang, tapi tak kahwin lagi. Tak sempurna agama. Wah, dia dengar macam itu terperanjat dia. Tak apa ustaz, ustaz doakan saya. Hantarlah kena doa, bukan saya. Awak kena doa, awak nak kahwin. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan semua dia kata, hantar doa macam mana? Dia kata, saya ni doa dah hari-hari, ya Allah bagi aku jodoh yang baik, bagi aku jodoh yang cantik, bagi aku jodoh macam-macam lah. Oh, awak doa macam itu memang lambat dapat. Dapat tapi lambat. Dia ada doa nak cepat. Apa agak-agak? Masya-Allah. Boleh salin Wah. Kuat Haji merakam Okey, tuan-tuan dan puan semua, doa dia ialah jangan doa ya Allah bagi aku isteri, ya Allah bagi aku ini, bagi gini kan. Tapi doa macam ni, ya Allah berikanlah ibuku seorang menantu. Kita bertawassul dengan mak kita. Tuan-tuan dan puan semua, bertawassul ada dalam hadis Bukhari. Ada 3 orang pemuda kan yang bertawassul dalam gua, akhirnya pintu gua terbuka. Ni ulama bagi tahu bertawassul ni ada boleh. Ada orang cakap tak boleh, jangan percaya. Boleh. Bertawassul ni dibenarkan dalam Islam. Bertawassul dengan mak kita. Tuan-tuan dan perempuan semua, saya banyak sekarang ni bertawassul dengan ayah saya. Saya kata, ya Allah, saya nak jaga ayah saya, luaskan rezeki saya. Ya Allah, saya nak jaga ayah saya, luaskan rezeki saya. Tuan-tuan dan perempuan semua memang bertawassul dengan mak ayah, bertawassul dengan Nabi, ulama-ulama yang soleh, alim ulama, orang yang dekat dengan Allah, habib-habib. Tuan-tuan bertawassul. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, Allah Ta'ala suka dengar macam tu. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan semua, siapa-siapa yang nak Allah Ta'ala makbulkan doa dia, di belakang doa mesti kena doa macam ni. Tuan-tuan dan puan semua mesti kena doa macam ni.
Ya Allah, contoh tuan-tuan nak perempuan nak kaya. Tak salah minta kaya, minta aja. Ya Allah, saya nak kaya untuk saya bantu agamamu. Belakang tu mesti kena ada ni. Untuk apa tuan-tuan? Kuat-kuat. Untuk apa? Untuk bantu agamamu. Benda ni kena ada. Benda ni tuan-tuan dan puan semua, kalau kita doa dengan Allah, ya Allah bagi saya kaya untuk saya bantu agamamu ya Allah. Allah sangat suka dengar hamba dia doa untuk bantu agama Allah. Sebab tuan-tuan dan puan semua, benda yang paling Allah sayang dalam dunia ni bukan Nabi SAW, bukan Nabi-Nabi. Ada satu lagi yang Allah paling sayang dalam dunia ni, apa dia agak? Agama Islam ni Allah paling sayang. Bukti dia, apa dia? Nabi SAW di baling batu di Taif, 10 kilometer bersamaan 7 batu. Di baling batu, Allah sanggup lihat kekasih di baling batu berdarah-darah badan. Allah sanggup lihat semata-mata untuk apa? Untuk bantu agama Allah. Semata-mata untuk agama Allah. Maknanya apa? Allah lebih sayang agama dia berbanding Nabi SAW. Allah sanggup lihat Nabi dia, kekasih dia yang paling dia sayang, Allah sanggup lihat macam tu demi agama Islam. Apatah lagi kalau tuan-tuan dan perempuan, kita jauh dengan Nabi SAW, kita doa, ya Allah saya nak kaya, tapi ya Allah untuk saya bantu agamamu. Yang tak ada anak, yang dah kahwin 15 tahun tak ada anak, doa macam ni, ya Allah saya dah kahwin lama, saya tak ada zuriat, ya Allah bagi saya zuriat, dengan zuriat saya ni ya Allah, zuriat saya ni saya akan wakafkan untuk agamamu. Tuan-tuan percaya cakap saya, dah ramai dah saya tolong, bukan tolong apa, ajar doa ni tuan-tuan semua. Lepas tu mengandung, lepas tu mengandung. Yang bestnya dia mengandung, dia tag saya kat Facebook. Seronok kita kan tengok, oh dah mengandung, amalkan doa tu. Tuan-tuan dan semua, jangan lupa di belakang doa kita tu, ya Allah luaskan rezeki saya untuk saya bantu agama. Tapi ingat, bila Allah dah luaskan rezeki, tak bantu agama, sekelip mata Allah Ta'ala boleh ambil. Boleh semua insya-Allah tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi doa dalam buku ni, isteri saya ada tulis dalam buku doa ni, tuan-tuan dan puan semua boleh amalkan. Ada satu doa yang Nabi SAW kata, siapa-siapa yang dia nampak ataupun dia lihat depan mata dia ataupun dia dengar musibah yang berlaku pada orang lain. Contoh, si Fulan bin si Fulan mati accident dekat Plus. Contoh. Kita pun takut dengar, kita baca doa ni. Nabi kata siapa yang baca doa ni, hadis Tirmizi. Baca doa ni, Nabi kata dia takkan kena musibah itu sampai akhir hayat dia. Dengar ada orang sakit jantung, mati. Baca doa ni, dia takkan kena penyakit tu sampai bila-bila. Sampai dia mati. Apa doa dia? Doa ni tak popular. Tuan-tuan dan puan-puan kena dengar betul-betul. Kita baca sama-sama. Jom ikut saya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Baca doa ni tuan-tuan, InsyaAllah kita takkan kena musibah tu sampai bila-bila. Baca doa ni. Dan siapa-siapa yang ada kehilangan apa-apa yang dia sayang, dia suka sangat barang tu tapi benda tu hilang dalam hidup dia. Contoh, dia sayang sangat dengan suami dia tapi Allah Ta'ala ambil nyawa suami dia. Baca doa ni, dia akan dapat benda yang lebih baik. Dia akan dapat suami yang lebih baik. Apa doa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khaira minha. Muka surat 18. Tuan-tuan membaca doa ni insya-Allah. Ummu Salamah kematian suami, dia baca doa ni, dia dapat suami baru, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat bayangkan, dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ni insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Baca doa ni. Muka surat 6, tuan-tuan dan puan kalau bawa kereta, tuan-tuan jangan lupa baca doa ni juga. Selain daripada subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selain daripada doa ni, tuan-tuan baca juga doa ni. Nabi kata siapa yang baca doa ni, ada sahabat meriwayatkan hadis ni, mengatakan siapa yang baca doa ni, dia takkan accident, dia takkan ditimpa kemalangan. Baca doa ni dengan yakin, baca doa. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baca doa ni, muka surat 6 ada bawah ni. Tuan-tuan dan puan semua, banyak lagi doa-doa yang ada dalam ni, insya-Allah tuan-tuan boleh amalkan. Dekat luar sana boleh siapa-siapa nak dapatkan insya-Allah. Dan ni ada satu buku, Story Ustaz Tidur. Siapa-siapa yang nak tahu pasal cerita Ustaz Tidur, banyak kisah-kisah dalam ni, kisah-kisah sedih saya, kisah-kisah yang boleh membuatkan orang menangis. Anak umur darjah 4, 10 tahun pun boleh nangis baca buku ni, tak tahu apa yang sedih sangat. Anak saudara saya nangis baca buku ni. Lepas tu tuan-tuan puan semua, ramai dah yang dah tag saya, dia kata dia sedihlah baca buku ni. Siapa-siapa yang nak menangis baca buku, boleh baca buku ni insya-Allah. Siapa yang tak nangis pulang baliklah.
InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, insyaAllah boleh dapatkan dekat belakang, insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak apa yang saya buat ni, apa yang saya cakap ni buatkan tuan-tuan dan puan terasa ke apa, saya minta ampun, minta maaf. Tapi tuan-tuan dan puan semua, saya nak beritahu, kalau masjid ni nak maju, saya nak cadangkan satu benda. Tuan-tuan dan puan semua, masjid ada lancarkan satu tabung, iaitu tabung wakaf rumah masjid. Betul tak? Wakaf masjid. Tuan-tuan dan puan semua, orang yang banyak sedekah ni saya nak cerita dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala kata orang yang banyak sedekah ni dia akan dapat menghindarkan daripada bala. Sebenarnya banyak benda yang bala-bala yang akan timpa dalam hidup kita, tapi disebabkan kita sedekah, Allah Taala halang kita daripada bala tu. Contoh tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan dan puan nak pergi Johor. Dalam perjalanan itu Allah Taala takdirkan dalam hidup tuan-tuan dan puan semua, dalam perjalanan nak pergi ke Johor tu, tayar tuan-tuan dan puan meletup. Tapi sunnahnya sebelum kita bermusafir, sunnah kita apa dia? Bersedekah. Sedekah tu tuan-tuan dan puan semua untuk hindarkan kemalangan tu. Kita tak tahu apa yang berlaku masa depan, tapi sedekah tu tuan-tuan kena ingat, dia akan dapat menghindarkan bala yang datang dalam hidup kita. Pertama. Kedua tuan-tuan, siapa yang banyak sedekah dalam hidup dia dengan ikhlas, sakit dia boleh sihat. Percaya cakap saya tuan-tuan. Jangan percaya cakap saya, Nabi cakap, siapa yang bersedekah banyak tuan-tuan dan puan semua, sedekah dia tu dapat hilangkan penyakit dia. Kisah yang pernah viral 2 tahun lepas tak silap saya. Ada satu orang dekat Riyadh, negara kaya, dekat Riyadh. Ada satu orang ni, Indonesia punya pembantu rumah dengan satu keluarga yang kaya ni. Tuan-tuan, keluarga ni, isteri dia ni kena penyakit kanser tahap 4, kanser darah tahap 4, yang mana memang tak ada can nak baik. Tapi tuan-tuan, dia dapat satu pembantu rumah, dan pembantu rumah ni pelik sangat. Pelik macam mana? Dia ni selalu masuk dalam, dia dapat pembantu rumah ni dia selalu masuk dalam tandas, lepas tu duduk dalam tandas tu lama, lepas tu keluar, lepas tu masuk lagi, lama, keluar lagi. Tuan rumah dia tak tahan lah, baru kerja berapa hari dah buat hal macam gini. Tanya, awak apa hal masuk tandas lama-lama? Awak buat apa dalam tandas lama-lama? Dia pun menangis. Dia kata, minta maaf, saya baru lahirkan anak, baru 2 bulan, dan anak saya tak sempat saya susukan. Susu saya ni selalu menitik. Saya kena perah susu saya ni supaya saya punya dada saya tak bengkak. Sebab tu saya masuk dalam tandas, saya telah tadah saya punya susu dan saya buang susu saya. Menangis tuan rumah ni tuan-tuan dan puan semua. Tuan rumah dia terus tulis cek, darabkan dengan 7 gaji dia. Aku bagi kau masa 7 bulan. Aku bagi kau gaji, kau balik semula negara kau susukan anak kau sampai besar. Terpulanglah, ini ada nombor telefon aku, kau ambil, kau nak datang balik, boleh datang. Tuan-tuan semua, sedekahkan gaji tanpa bekerja, darab 7 bulan punya gaji. Bagi, niat sedekah. Dia pergi check up tuan-tuan, kanser hilang. Kanser hilang. Doktor tanya, awak pergi berubat kat mana ni sampai hilang kanser, padahal awak kanser tahap 4? Dia kata, saya tak ada pergi mana-mana, tapi mungkinlah saya guna satu ubat ni. Ubat apa tu? Power betul ubat awak. Ubat saya adalah sedekah. Tuan-tuan dan puan semua, sedekah dapat hindarkan kita daripada segala penyakit. Tuan-tuan dan puan semua, insya-Allah boleh kita semua kita pakat-pakat sedekah, insya-Allah. Niat ustaz, niat pengurusi masjid dan AJK sangat bagus. Dia nak adakan satu aset untuk masjid, dan semua keuntungan aset itu datang kepada masjid juga akhirnya. Dan inilah wakaf yang berpanjangan untuk tuan-tuan dan puan semua. InsyaAllah tuan-tuan dan puan semua, saya cakap terus terang, orang yang banyak sedekah, harta dia takkan berkurang. Harta dia takkan berkurang. Sebab apa tuan-tuan? Dengan sedekah, harta takkan berkurang. Tapi Maulana Amir Hamzah pernah bagi tahu, kalau duit benda yang dalam poket ni dah penuh tuan-tuan, ni dah semua masuk, apa lagi nak masuk? Boleh masuk lagi tak? Boleh masuk lagi tak benda-benda lain? Kalau yang dalam poket ni dah penuh, macam mana yang lain nak masuk? Itu je perumpamaan dia bagi. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan semua, orang yang nak kaya ni sebenarnya kena banyak sedekah. Tuan-tuan pernah jumpa mana-mana surat khabar yang mengatakan, oh, satu sipulan bin sipulan telah jatuh muflis sebabkan terlalu banyak sedekah? Pernah dengar? Tak ada tuan-tuan. Bill Gates dalam buku dia macam mana nak kaya, benda yang pertama sekali dia tulis dalam buku dia apa dia?
charity, kebajikan. Itu benda pertama. Orang kafir faham. Nak kaya ni sebenarnya kena banyak memberi, banyak memberi. Siapa yang banyak memberi, dia pasti menerima. Tuan-tuan pernah dengar satu kisah ni, minta maaf cerita pasal sedekah ni seronok. Kalau tuan-tuan nak tahu, dulu pernah ada berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Orang ni nak mancing, orang ni nak apa? Dia nak sedekah. Macam mana cerita dia? Saya lupa dah cerita tu. Kita tunda nanti lain kali. Tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan semua, sedekah akan dapat menambahkan rezeki kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ni cerita sini habis sini. Saya pernah, tuan-tuan dan puan semua, saya dekat Mekah pernah dapat satu ilmu. Dia kata kalau nak bagi duit dekat orang, nak bagi sedekah, bagi dengan adab. Saya tanya, nak bagi dengan adab ni macam mana? Kena tunduk ke? Kena macam mana ke? Dia kata bukan. Kalau duit kita ni dalam poket, duit kita ada RM100, ada 3 keping. Kita memang niat nak bagi RM100, tapi pastikan bagi tu, bagi duit yang paling keras sekali. Maknanya apa? Duit yang paling baru. Itulah memberi dengan adab. Tuan-tuan, memberi sedekah ni dah dapat kesan. Tapi siapa yang memberi dengan adab, lagi berjuta-juta kali ganda dia punya kesan dia. Tuan-tuan, nak masuk dalam tabung tu, pilih duit RM1 yang mana yang paling keras, masukkan. Duit RM50 mana yang paling keras, masukkan. Memberi dengan adab. Tuan-tuan semua, balik daripada Mekah, saya praktiskan sampai sekarang. Ni saya cerita sampai sini, bukan saya kata nak bangga diri, tak. Benda ni biasa kita buat, tak ada nak bangga-bangga dah. Saya nak bagi inspirasi pada tuan-tuan. Biasa tak kita selalu orang ketuk pintu kita? Bawa anak seorang, nak RM5, nak tak ada duit minyak, nak tuang minyak. Selalu kita berlaku macam tu. Ketuk pintu. Tuan-tuan semua, saya biasakan diri saya. Kalau saya nampak ada orang ketuk pintu saya nak minta duit, saya akan buka dompet saya, ada duit yang paling besar. Duit itulah yang saya akan bagi. 100 saya bagi. Dia minta RM5, saya bagi dia 100. Tuan-tuan dan puan semua, saya pernah buat benda ni banyak kali jadi pada diri saya. Saya bagi 100 pada hari tu, malam tuan-tuan saya check account, tuan-tuan dan puan semua, Allah bagi sale bisnes saya satu hari tu RM52,000 satu hari. Allah tak, masa tu tuan-tuan, saya rasa macam bila lagi orang nak datang ketuk pintu kereta aku? Bila lagi orang nak datang ketuk pintu? Tuan-tuan, ada orang datang jual kepek. Borong semua kepek dia kalau kita mampu. Lepas tu kepek tu bukan kita nak makan pun, kita pun dah banyak kepek. Bagi setiap meja. Tuan-tuan tengok Allah bagi rezeki macam mana. Ni saya cakap dengan penuh keyakinan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya dah dapat benda tu. Saya dah dapat benda tu. Dan saya tak akan lepaskan peluang. Kalau ada orang nak jual keropok depan saya ke apa ke, saya akan beli semua. Saya akan beli semua. Bukan mahal pun. Ingat mahal sangat keropok tu berapa? Tak sampai 100 pun. Kita bagi kat orang ramai. Tuan-tuan dan puan, Allah luaskan rezeki. Apatah lagi tuan-tuan, dekat masjid kita ada offer wakaf rumah masjid. Tuan-tuan boleh infakkan, mudah-mudahan tuan-tuan, duit kita akan habis kepada anak cucu kita. Tapi tuan-tuan dan puan semua, duit yang sebenar yang kita laburkan adalah duit yang kita masukkan dalam tabung, itulah untuk saham kita dekat akhirat nanti. Orang tanya pada Nilofa, cerita Nilofa pula, boleh tak? Ni sedekah punya cerita. Tuan-tuan, orang tanya pada Nilofa, macam mana awak punya bisnes hebat sangat? Sekarang ni dia macam dah perfect sikit dah, tudung semua dah bagus sangat dah. Tuan-tuan, Nilofa, dia kata, dia punya cara dia macam mana? Berapa saya nak simpan dekat akhirat, itulah yang saya sedekah. Dia kata macam gitu, rupanya macam gitu. Berapa yang saya nak simpan dekat akhirat, itulah yang saya akan sedekah. Saya nak kaya dekat akhirat, yang itulah yang saya banyak bagi tu. Rupanya makin banyak dia bagi, makin banyak yang dia dapat. Ni sekarang susu pula dah. Tak nak promote lah. Cukup saya kat tu. Tuan-tuan semua, insya-Allah saya doakan tuan-tuan semua yang dengar semua ni, ibu-ibu ke atas, semua sekali yang ada kat depan saya ni, Allah luaskan rezeki tuan-tuan dan puan semua. Allah jadikan tuan-tuan dan puan semua orang yang kaya dan orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Saya nak share dengan tuan-tuan 3 doa untuk jadi kaya. Siapa yang nak cuba angkat tangan. Yang tak nak bagi. Doa ni saya start amal sejak tahun 2018. Dah tak lama, baru-baru ni je. 2018 saya start belajar doa ni. Ada satu orang kaya ajar saya doa ni. Tuan-tuan, saya namakan doa ni doa terpaksa kaya. Tuan-tuan amalkan lepas tu bagi sedekah banyak-banyak. Boleh semua insya-Allah. Doa dia macam gini. Ya Allah, pertama sekali. Ya Allah, jadikanlah saya ni ya Allah orang yang banyak keluarkan zakat. Tuan-tuan kena ingat orang yang boleh keluarkan zakat ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang ada lebihan duit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan contoh misal kata duit tak ada berapa sangat, pergi pejabat agama. Saya nak keluarkan zakat. Okey, minta IC semua, cek semua. Oh, minta maaf. Tuan tak layak bayar zakat, tapi tuan layak terima zakat. Boleh jadi macam gitu. Jangan kata bukan suka-suka semua nak bayar zakat. Orang yang ada lebihan duit boleh bayar zakat. Tuan-tuan doa macam ni. Ya Allah, jadikanlah saya ya Allah orang yang banyak keluarkan zakat. Yang kedua tuan-tuan dan puan semua,
Ya Allah, jadikanlah orang yang banyak, jadikanlah saya ni Allah orang yang banyak keluarkan sedekah dan suka memberi sedekah, dan boleh melihat orang miskin dengan penuh rasa kasih sayang. Tengok orang miskin dengan penuh rasa cinta. Tengok orang-orang tepi jalan, boleh peluk. Ni jiwa ni susah nak dapat. Kita kadang-kadang tengok orang tepi jalan nampak macam biasa-biasa, kita pun tak nak peluk dia sebagainya. Sebab apa? Jijik rasa. Tak. Tuan-tuan tengok Ustaz Ibn Liu. Saya sendiri tuan-tuan semua jumpa pakcik-pakcik tepi-tepi jalan ni, duduk tepi bank, kalau boleh nak peluk-peluk. Tuan-tuan semua, sebab apa? Kita kesian dan kita sayang pada orang susah. Ini dulu mula-mula saya. Jadikanlah saya orang yang hatinya cinta pada orang miskin, dan juga jadikan saya orang yang suka bersedekah. Nombor 2. Dan nombor 3 tuan-tuan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. 3 doa ni saya namakan dia doa terpaksa kaya. Tuan-tuan ready nak kaya insya-Allah? Amal doa ni insya-Allah. Boleh semua? Saya doakan tuan-tuan, dah kaya jangan lupa yang depan ni. Boleh? Back-in lah sikit. Okey? Boleh insya-Allah tuan-tuan Gurau tuan-tuan. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalah Rabb kami ya Allah, kalah Tuhan kami yang bagi segala-galanya pada kami ya Allah. Yang susahkan pun Kau, yang senangkan pun Kau, yang miskinkan pun Kau, yang kaya pun Kau ya Allah. Ya Allah, kami tak ada apa-apa atas dunia ni ya Allah. Apa yang kami ada ni semua milik Kau ya Allah. Kau boleh sekelip mata je ambil apa yang daripada kami ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah, harta kami, diri kami, masa kami untuk agama-Mu ya Allah, untuk kembangkan agama-Mu ya Allah, untuk bantu orang keliling kami yang susah ya Allah. Ya Allah, mohonlah kami ya Allah, kami nak mohon padamu. Ramai orang susah ya Allah, time-time PKP macam ni ya Allah, time-time wabak macam ni, ramai orang susah ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Kau luaskanlah rezeki mereka semua ya Allah. Hadirkanlah dalam hidup mereka orang-orang yang boleh bantu mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kesianlah kat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, peliharalah negara kami daripada COVID-19 ya Allah. COVID-19 ni Kau yang buat ya Allah, Engkau yang cipta ya Allah, Engkau yang buat ya Allah. Engkau jugalah yang boleh selesaikan ya Allah, Engkau jugalah yang boleh hilangkan wabak ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, maafkanlah kami semua ya Allah, terimalah kami semua ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ada di kalangan kami orang tua-tua ya Allah, yang mana Kau takkan tolak doa mereka. Kami tumpang doa mereka ya Allah, Kau makbulkanlah doa kami semua. Ada di kalangan kami orang-orang muda, kanak-kanak ya Allah, Kau makbulkanlah doa mereka, kami tumpang doa mereka. Ada kalangan kami alim ulama ya Allah, Habib-habib, tolonglah ya Allah, kami nak tumpang doa mereka, Kau makbulkanlah doa kami ya semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang banyak keluarkan zakat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka bersedekah dan kasih pada orang miskin ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kami cuma tak satu je ya Allah, kami cuma nak Kau sayang kat kami ya Allah. Kami tak nak lain ya Allah, kami cuma nak Kau sayang kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, kami tak ada apa-apa, kami orang biasa, kami cuma biasa saja ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan semua jangan lupa boleh support juga kita punya Yadim kita ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, baru semalam saya tahu cerita. Mana pengarah Yadim kita? Kat belakang. Kita punya Yadim ni tuan-tuan di Pulau Pinang cuma ada seorang. Saya ingat ke dia orang ada pejabat besar. Sebab Yadim di Johor besar. Tapi rupanya di Penang ni cuma seorang saja staff dia. Mana dia seorang je lah. Dia lah staff, dia lah kuli, dia lah itu, dia lah ni, semua dia lah driver, semua dia. Jadi tuan-tuan puan semua, Yadim Pulau Pinang memerlukan support daripada tuan-tuan dan puan semua. Bila apa-apa sumbangan yang kita boleh, kalau tuan-tuan dan puan nak buat program, ajaklah Yadim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan semua, Yadim ni orang yang sangat bagus. Mungkin macam saya, boleh Islamkan orang, senang sangat nak Islamkan orang. Tapi untuk maintainkan orang Islam ni, inilah kerja Yadim sebenarnya. Jadi tuan-tuan semua boleh support Yadim insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua, Allah terima kita, dan asbab itu kita semua masuk syurga insya-Allah. Saya cuma nak satu, kita semua sekali tuan-tuan semua, mungkin ini yang terakhir kita berjumpa. Kami semua nak, saya semua nak kita semua masuk syurga sama-sama satu hari nanti. Boleh semua insya-Allah tuan-tuan? Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita semua masuk syurga sama-sama. Amin ya Allah. Tuan-tuan maafkan saya, jumpa lagi. Assalamualaikum.